Chemstart Chapter 5 Electronic Configuration. Question 1, question 2. Okey, jadi untuk soalan nombor 1 ni, dia minta kamu kena pasti set quantum number manakah yang betul. Okey, jadi betul lah macam Ainur jawab ni. So, C betul. Okey, kalau kita tengok bila N sama dengan 3, nilai L yang dibenarkan bermula daripada 0, 1 dan stop sampai 2. Okey, maksudnya stop sampai N tolak 1. Okey, so M bergantung kepada L. Jadi kalau L di sini dia bagi 2, jadi option yang ada sama ada negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1 dan positif 2. Okey, jadi jawapan C betul. Okey, kalau kita tengok ini salah dekat yang nilai L. Okey, jadi nilai kalau N sama dengan 4, L mustahil 4. Jadi kalau N sama dengan 4, L dia akan kosong, 1, 2, 3 sahaja. Okey, seterusnya yang B pun salah dekat L sebab bila N sama dengan 2, L yang dibenarkan adalah 0 dan 1 sahaja. Jadi mustahil 3. Jadi option A dan B salah. Okey, option D salah sebab nilai M. Okey, jadi M bergantung kepada L. Jadi kalau L dia 0, mustahil. Okey, M dia negatif 3. So kalau L 0, M yang dibenarkan hanyalah M sama dengan 0 sahaja. Jadi D salah. Okey, nombor 2 dia minta kena pasti maximum number of electron yang boleh diisi dalam orbital pada petala ketiga dan bentuk orbital L sama dengan 1. Okey, jadi Anis Awatif jawab 6. Okey, betul. Okey, jadi reason yang diberikan bila L sama dengan 1. Jadi orbital P ni dia ada 3 orbital, betul. Dia ada 3 orientation dan 3 orbital. Okey, jadi satu orbital muat 2 elektron sahaja. Okey, jadi 3 kali 2, 6. Okey, jadi betul lah jawapan dia maksimum 6 elektron. Okey, kenapa Anis cakap orbital P ada 3? Okey, jadi kalau orbital P memang kamu kena hafal nilai dia adalah 1. Okey, jadi M dia adalah negatif 1, kosong positif 1. Jadi kita tengok ada 3 nilai dekat sini. So 3 nilai membawa maksud 3 orientation. Okey, jadi orbital P kita ni maksudnya berada pada orientasi PX, PY dan juga PZ. Okey, jadi ingat ya. Nilai M tu kamu tengok ada berapa nilai. Kalau 3 maksudnya 3 orbital lah dengan 3 orientation. Okay, question number 3. Choose the correct shape to represent PX orbital. Jadi dia bagi 4 lukisan. Okay, kamu kena kenal pastilah yang mana satukah PX. Okay, jadi Anis Quratul Ain jawab C. Jawapannya okay, betul. Okay, cuma kat sini nampak Anis tulis P tu macam P besar. Okay, hati-hati ya kalau tulis sendiri dengan tangan, pastikan P kecil. Okey, jadi untuk A tu adalah PY. So, Anis bagi reason sebab dumbbell shape lies along Y axis. Jadi, dia kata dumbbell, orbital yang dua kelopak ni berada sepanjang paksi Y. Okey, manakala untuk B, dia adalah PZ sebab dumbbell berada sepanjang paksi Z. Okey, betul. Okey, untuk PX, ini sebab dumbbell berada sepanjang paksi X. Okey, yang hujung ni ada typo sikit lah. Okey. So, ini X, ini Y, ini Z. Okey. So, jadi sebenarnya dia adalah orbital D sebab dia ada 4 kelopak, dia adalah cloverleaf. Okey, betul lah. Dan lies along X and so ya, okey, yang ini typo tadi ya. So, Y axis. Okey, so jadi dia adalah dx square y square. Okay, dx square y square. Okay, next question 4. Choose the correct orbital to represent the orientation of the orbital as below. Okay, jadi soalan ni dia bagi lukisan. Dia minta kamu kenal pasti orientation bagi orbital tersebut. Okay, jadi kalau kita tengok sekarang, lukisan ni berada sepanjang paksi X dan sepanjang paksi
Y. Okey, kalau tengok jawapan yang diberikan oleh Anis Ilham, okey betul lah, dx square, y square. Jadi ini lukisan 2D. Okey, kalau lukis tu pastikanlah ada 4 kelopak orbital D berada sepanjang paksi X dan paksi Y. Jadi kalau tengok Anis Ilham dia ada tambah note sikit dekat sini. So 5 orientation ataupun 5 orbital D. Okey, dxy, dyz, dxz. Okey. So, jadi untuk 3 orbital ni, dia cleverly berada di antara paksi. Sama ada antara XY, YZ atau XZ. Manakala untuk X square, Y square senang. Lukis je clever leaf sepanjang paksi X dan Y. DZ square, ni senang. Nak ingat bentuknya ada lain daripada yang lain, iaitu gabungan dumbbell dan juga ring. Okay, question 5. Kenapa pasti pernyataan yang tidak benar? Okay, question 6. Dia minta kenapa pasti pernyataan yang benar. Okay, dia bagi nilai N dan juga M. Okay, jadi kalau soalan nombor 5 ni, dia minta kenapa pasti pernyataan yang tidak tepat. Maksudnya yang salah lah. Okay, jadi Fatin jawab 1 dan 2 yang salah. Okay, betul? Okay, kita tengok nombor 1 kenapa salah. Okay, so if L equals to 3, there can be 3 possible values for M. Okay, jadi kalau L sama dengan 3, dia kata ada 3 je. Nilai M jadi salah lah. Okay, jadi Fatin maklumkan kat sini kalau L sama dengan 3, M sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, tertinggal kosong. Okay, positif 1, positif 2 dan positif 3. Jadi ada 7 nilai dekat sini, maksudnya ada 7 orbital dan L ni sebenarnya adalah orbital F. Okey, jadi statement tadi kata 3 nilai padahal ada 7 value. Okey, jadi salah lah. Okey, yang kedua, bila M sama dengan 1, okey sepatutnya positif 1 lah. The orbital can be either orbital S or P orbital. Okey, jadi dia kata kalau quantum number M tu sama dengan positif 1, jadi mungkin elektron tu dalam orbital S ataupun P. Okey, kita tengok betul ke tak. Okey, so Fatin bagi jawapan salah. Okey, sebab M not indicate the shape of orbital. Okey, kurang tepat sikit pernyataan ni. Okey, sebenarnya reason dia macam ni. Okey, dia kata mungkin elektron duduk dalam S. Okey, ini adalah mustahil. Kenapa? Kalau orbital S, orbital S nilai L dia adalah kosong. Bila L dia sama dengan kosong, M dia adalah kosong sahaja. Jadi mustahil positif 1. Okey, jadi tak tepatlah yang itu. Okey, kita tengok yang kedua pula. Kalau orbital P. Orbital P, nilai L dia adalah 1. Okey, jadi M dia boleh jadi negatif 1, kosong atau positif 1. Okey, jadi maksudnya statement sekarang ni untuk P betul. Tapi untuk S tak tepat. Salah. Okey, jadi sebab tu statement yang kedua salah. Okey, untuk statement yang ketiga, dia maklumkan bila N sama dengan 4, L sama dengan 1 dan dia kata ada 3 orbital yang dibenarkan. Okey, jadi statement ni memang betul. Okey, jadi kalau kita tengok statement yang ketiga tu, so N sama dengan 4, L sama dengan 1, M sama dengan negatif 1, kosong, positif 1. Okey, jadi ada 3 nilai. So, bila ada 3 values, maksudnya 3 orbitals. Okey, so jadi nombor 3 betul, 1 dan 2 salah. Okey. Okey, question 6 dia minta kita kena pasti pernyataan yang tepat. Okey, dia bagi nilai N sama dengan 4. Okey, maksudnya atom ni dia ada 4 petala lah. Dan nilai M sama dengan negatif 2. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, betul lah. Saya kata jawapan dia salah. Okey, sebab apa P orbital ni tak tepat? Okey, sebab bila P orbital, maksudnya nilai L dia sama dengan kosong. Kalau L sama dengan kosong, M dia pun kosong. Tadi dalam soalan dia kata M berapa? M negatif 2. Okey, jadi tak tepatlah statement tadi tu. Okey, elektron tu mungkin berada pada orbital D. Okey, yang ini betul. Kenapa? Sebab bila M tadi dia cakap nilai dia negatif 2 kan? Jadi L tu possibility
adalah 2. Sebab M bergantung kepada L. Jadi dia boleh wujud negatif 2, negatif 1. Okey, kosong, positif 1 sampai kepada positif 2. Okey, jadi kalau M negatif 2 tu, okey betul. Jadi dia adalah orbital D. Okey, yang ketiga salah. Sebab apa? Dia kata second principal shell. Principal shell ni membawa maksud N. Okey, so shell tu petala N lah. Jadi mustahil lah sebab, okey tengok soalan. Dengan jelas disebut yang N adalah 4. Okey. Okey, statement yang keempat pun salah. Kenapa? Okey, dia kata spin number positive half. Okey, nilai tu betul tapi dia kurang tepat dekat sini. Must have, maksudnya wajib ada spin number. Jadi tak boleh lah. Sebab spin number untuk satu elektron, okey, dia boleh jadi positive half pun boleh or negative half. Jadi kita pun tak tahu yang mana satu spin number dia positif ke negatif. So dia possibility lah, dia kebarangkalian. Jadi sepatutnya dia or. Okey, bukan must, bukan wajib. Okey, kiranya option yang keempat tu dia dah jatuh hukum yang elektron tu wajib ada spin number positif. Okey, padahal kita pun tak tahu, boleh jadi dia negatif. Okey, jadi kita tolak statement yang keempat. Jadi yang betul statement yang kedua sahaja. Okay, next question 7 and question 8. Okay, so question 7, kita nak kena pasti set quantum number manakah yang salah. Okay, nombor 8, kita nak kena pasti statement yang betul, yang tepat. Okay, kita tengok yang nombor 7. Okay, jadi Razwan jawab option keempat tu salah. Okay, betul. Okay, so jadi kalau kita tengok option yang keempat tu, dia problem dekat nilai mana? Okay, kalau kita tengok bila N sama dengan 3. Okay, L sama dengan 0, betul, tak ada masalah. M sama dengan negatif 1 tu, okay, problem. Okay, tak tepat lah. Kenapa? M bergantung kepada L. Jadi kalau L tu sama dengan 0, okey, M tu betul lah macam Razwan jawab, sepatutnya 0. Okey, jadi dia kata negatif 1, memang salah lah. Okey. So untuk option 1, 2, 3, okey yang ini betul. Okey, macam option yang pertama tu, bila N sama dengan 2, L sama dengan 0 atau 1. Okey, jadi okey, ada possibility L1. Okey, M negatif 1. Okey, ada optionnya. Okey, untuk yang option yang kedua, bila N sama dengan 5, L sama dengan 2. Okey, jadi betul lah L tu boleh wujud. Okey, nilai M kosong boleh tak wujud? Okey, boleh. Okey, so bila ada L kosong, M kosong confirm lah ada. Okey, so N sama dengan 3, L sama dengan 1 boleh, tak ada masalah. Okey, M positif 1 pun boleh, tak ada masalah. Okey, so bila L sama dengan 1, so M positif 1 confirm lah ada. Okey, untuk soalan yang ke-8, okey, jawapan Akil betul, option yang pertama. Okey, sebenarnya option ni bercakap tentang Pauli exclusion principle. Okey, jadi prinsip ni menyatakan bahawa mustahil dua elektron dalam suatu atom mempunyai set quantum number yang sama. Okey, ataupun NLMS dia mustahil sama. Okey, statement yang kedua salah. Okey, problem dekat mana? Okey, nampak macam dia sedang bercakap tentang Hans rule. Okey, nak isi elektron dekat orbital, kita isi satu demi satu dulu. Okey, baru kita pasangkan. Tapi the problem dekat sini, different spin. Sepatutnya parallel spin ataupun same spin dalam spin yang sama. Okey, so jadi salah dekat situlah. Okey, statement yang ketiga ni salah. Okey, nampak macam dia bercakap tentang Aufbau. Okey, so kalau ikut Aufbau tu, dia cakaplah elektron tu kita isi dalam orbital dalam susunan tenaga sepatutnya meningkat. Tapi dia bagi
menurun. Jadi tak tepat. Ini bukan afbau. Okey, yang terakhir nampak macam dia nak cakap tentang Hans rule. Okey, dia berkata tentang nak isi elektron dalam degenerate orbitals. Apakah itu degenerate orbital? So, kena faham yang orbital ini adalah orbital yang mempunyai aras tenaga yang sama. Tapi dalam ni dia ada perkataan not. Okey, jadi tak tepatlah. Okey, sepatutnya degenerate orbitals adalah orbitals yang mempunyai aras tenaga yang sama. Okay, question 9 and question 10. Okay, kita tengok jawapan yang Azmi ada buat. Okay, so sekarang kita ada suatu atom, proton number 25. Dia minta kena pasti berapakah bilangan elektron dalam orbital 3D. Jadi untuk jawab soalan ni betul lah macam Azmi buat. Okay, dia buat dulu orbital diagram. Okay, jadi susun je 25 elektron. Kalau ikut afbal, bermula daripada 1s. Okay, kemudian 2s, 2p. Okay, cuba hati-hati ya. Nampak macam tulis P besar dekat situ. Sepatutnya huruf P kecil ya. Okay, so 3s, 2p, 4s dan stop sampai 3d. Okay, jadi kalau kita tengok di sini, 20 elektron disusun daripada 1s sampai 4s. Jadi baki lagi 5 elektron akan disusun dalam orbital 3D. Satu demi satu. Okay, so diikut Hans rule lah. Singly, parallel spin. Okay, dalam spin yang sama. Jadi kalau kita tengok di sini ada 5. Okay, so jawapan dia 5. Okey, kita tengok soalan 10 pun dia tanya tentang berapakah jumlah elektron. Okey, untuk quantum number L sama dengan 1. Okey, bagi atom klorin, okey, proton number 17. Jadi betul lah macam Fahmi buat. Kita mulakan dengan electron configuration. Okey, ni macam kurang tepat sikit lah penulisan SPDM notation. Kamu dia kena superscript, kena kuasakan. So jadi yang lagi tepat penulisan dia adalah chlorine atom 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Bukan. Oh, baru perasan 2p dekat situ. Jadi salah lah. Ni salah. Okey. Okey. Jadi peringatan dari segi superscript, kuasakan nombor elektron tu. Hati-hati ya. Okey, bila L sama dengan 2. Okey, maksudnya dia merujuk kepada orbital apa? Okey, merujuk kepada orbital P. Okey. So, orbital P kalau kita tengok di sini dalam configuration untuk klorin, orbital P ada 2p dan juga 3p. Okey, kemudian kita kena pasti berapakah elektron yang ada dalam 2p ada 6. Dalam 3p ada 5. Okey, jadi 6 elektron dalam 2p tambah dengan 5 elektron dalam 3p, jumlahnya adalah 11. Okey, jawapan dia 11 elektron. Okey, jadi kita tengok soalan 11. Dia minta kena pasti berapakah jumlah elektron bila L sama dengan 1 dan 2. Okay, untuk soalan 12, dia minta kena pasti elektron configuration. Jadi dia bagi SPDF notation lah dekat kita untuk sulfur. Okay, jadi sulfur proton number dah bagi siap-siap iaitu 16. Baiklah, untuk jawab soalan 11, kita kena mulakan dengan electron configuration. Jadi betul lah macam Nadratul Bashirah buat sekarang. Okay, jadi kalau proton number 30, maksudnya kita kena susun 30 elektron dalam atom Z. Okay, jadi kalau ikut afbal, bermula daripada orbital 1s. Okay, boleh isi 2 je lah. Okay, diikuti 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. Jadi kalau kamu kira semua jumlah elektron ke atas ni 2 tambah 2 tambah 6, tambah 2 tambah 6 tambah 10 tambah 2, jadi cukup 30. Okey, jadi inilah elektron configuration. Okey, seterusnya bila L sama dengan 1 dan 2, dia minta kita kena pasti berapakah jumlah elektron. Okey, jadi kita tengok ya. Okey, bila L sama dengan 1, dia adalah orbital P. Okey, betul. Kalau L sama dengan 2,
itu merujuk kepada orbital D. Okey, so jadi kalau kita tengok configuration di sini, orbital B terlibat pada petala kedua dan juga petala ketiga iaitu 2p6 dan 3p6. Okey. So kalau untuk L sama dengan 2 pula, orbital D berlaku pada petala yang ketiga iaitu 3D. Okey. So sekarang kita tengok jumlah elektron pula. Okey, jadi kalau untuk sekejap tukar kuning ni. Okey, kalau untuk P, dia ada 6 elektron tambah 6 elektron jadi 12 elektron. Untuk orbital D ada 10 elektron. Okey, jadi jumlah keseluruhan dalam orbital P adalah 12. Jumlah keseluruhan elektron dalam orbital D adalah 10. Okey, jadi soalan 12 minta kita kena pasti electron configuration. Dia bagi pilihan jawapan dalam SPDF notation. So kita kena cari untuk sulfur proton number 16. Okey, kalau kita tengok jawapan oleh Anis Nadia, dia jawab option yang keempat tu betul. Okey, so kita check jawapan. Okey, kalau ikut Afbal, 16 elektron, 2 kita boleh isi dalam 1s, bermula dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p4. Okey, seterusnya kalau kamu calculate jumlah elektron dekat atas tu ya, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 4 cukup 16. Okey, sekarang kita tengok option jawapan yang lain kenapa salah. Okey, yang first ni dia salah. Okey, problem dekat mana? Dekat sini. Okey, sepatutnya orbital 3s. Okey, so dia salah kat situ. Okey, second option pun salah. Okey, kat mana problem? Dekat orbital 3p elektron tak cukup. Okey, so kalau kita kira ni 14 saja. Jadi proton number untuk sulfur 16. Okey, salah. Option yang ketiga pun salah juga. Kenapa? Dekat orbital 3s dia isi 4 elektron. Jadi benda ni tak boleh berlaku lah. Sebab orbital s dia boleh muat 2 elektron sahaja. Okey, kalau tengok Anis Nadia ada remark dekat sini. Dia tunjuk cara nak calculate lah jumlah elektron ni. Tambah-tambah elektron tu jumlahnya sebanyak 16. Okey. Okey, question 13 minta kita cari jumlah keseluruhan bilangan elektron yang tak berpasangan dalam orbital D. Okey, proton number atau atomic number dia bagi 27. Untuk soalan 14, dia minta kena pasti semua atom ni yang mana ada 3 elektron yang tak berpasangan. Okey, untuk soalan 13, okey, dia minta kita cari jumlah unpaired electrons. Okey, jadi unpaired electron tu adalah elektron yang tak berpasangan. Okey, maksudnya dia merujuk kepada satu elektron je lah. Tak ada pasangan dia. Okey, dalam orbital D. Okey, so diberikan atomic number ataupun proton number 27. Jadi unsur ni ada 27 elektron. Okey, jadi betul lah macam Alis Alia buat. Dia susun 27 elektron ni dalam orbital 1s ikut Afbal ya. Okey, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p. Oops. Okey, sepatutnya satu baris ya. 4s dengan 3d ni sebaris. Okey, kemudian okey, tapi ni mungkin tak cukup ruang. Okey, cuma nasihat saya, seboleh-bolehnya cuba buat configuration dalam satu baris sahaja. Okey, jadi betul macam Alis kena pasti ada 7 elektron dalam orbital D. Seterusnya cuba kita buat orbital diagram. Target kita orbital 3D. D ada 5 orbital. So kalau kita susun 7 elektron ikut Hans dalam degenerate orbital, susun singly-singly dulu. Ada baki baru pairing up, baru kita pasangkan. Jadi dekat sini betul lah macam Alis tunjuk tu. Okey, ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Okey, oleh itu jawapannya adalah 3. Okey, soalan 14 lebih kurang nombor 13 tadilah. Dia minta kena pasti 3 unpaired elektron yang tak berpasangan. Okey, jadi kalau kamu tengok option jawapan, dia bagi 4 atom.
nombor kecil sebelah ni, itu betul lah macam Aziah buat tu, dia merujuk kepada jumlah elektron. Jadi boron ada 5 elektron, karbon 6 elektron, nitrogen 7 elektron, oksigen 8 elektron. Okey, seterusnya apa yang Aziah buat? Nak kena pasti unpacked elektron, kita kena buat orbital diagram. Okay, jadi nak mudah buatlah SPDF notation dulu. Okay, jadi dia susun untuk boron 1s2, 2s2, 2p1. Okay, kemudian bila buat orbital diagram, okay, dia check kat sini, okay, ada satu unpacked elektron. Okey, kemudian untuk karbon, okey, configuration dia 1s2 sampai 2p2. Okey, buat orbital diagram. So, ada 2 unpacked elektron. Okey, untuk nitrogen, SPDF notation 1s2 sampai 2p3. Okey, kemudian orbital diagram. Okey, dekat sini kita nampak ada 3 elektron yang single-single yang tak berpasangan. Okey, so nampak dah lah. Ni jawapan dia. Okey, untuk yang keempat pula. Okey, oksigen 1s2 sampai 2p4. Okey, bila buat orbital diagram, dia ada 2 sahaja. Okey, jadi dari sini, okey, kamu lihatlah. Untuk boron ada 1 unpacked elektron, untuk karbon 2, untuk nitrogen 3, okey, untuk oksigen ada 2 sahaja. Oleh itu jawapannya adalah option yang ketiga, iaitu nitrogen. Okey, seterusnya soalan 15, dia minta kita kena pasti jumlah elektron bagi orbital P dan orbital D yang completely filled dengan half fill. Okey, untuk soalan 16, dia minta kita kena pasti set quantum number untuk terangkan elektron yang berada dalam 3P ini. Okey, untuk soalan 15, dia minta kita kena pasti jumlah elektron dalam orbital P completely filled yang diisi sepenuhnya. Okey, dan orbital D half fill yang diisi separuh. Okey, jadi ingat semulalah orbital P kita boleh isi maksimum 6 elektron. Okey, so jadi betul lah macam Kristini tulis ni, dia susun 6 elektron dalam orbital P. Manakala orbital D boleh isi maksimum 10. Jadi bila dia kata half fill, okey, maksudnya separuh. Separuh daripada 10, 5. Okey, jadi jawapan Kristini dia bagi 11. Okey, betul. Datang dari mana 11? 6 elektron dalam P tambah dengan 5 elektron daripada orbital D. Jadi jumlahnya 11. Okey, ada sikit reminder dari segi penulisan orbital diagram oleh Kristini. Okey, kalau kita tengok Kristini dia guna half-headed arrow. Okey, anak panah separuh. Okey, jadi mulai sekarang tolong praktis atau biasakan diri kamu buat fully headed arrow. Okey, so ni arahan terbarulah daripada penyelaras bahagian metrik. Jadi dia minta kita praktis guna fully headed arrow yang anak panah penuh ni. Okey. Okey, walaupun sebenarnya tak salah buat ni, kalau kita tengok international book pun ada jawapan ni dan memang dah lama pun diguna pakai. Okey, tapi tak apalah, kita follow sajalah bahagian kata yang latest yang fully headed. Jadi kita pun follow sahaja. Okey, untuk soalan 16, dia minta kita kena pasti a set of quantum number. Jadi satu set je untuk terangkan elektron. Yang satu ni saja dalam orbital 3P. Okey, jadi betul macam Afika buat. Daripada orbital 3P kita dapat dua maklumat. Iaitu 3 di sebelah mewakili nilai N. P atau orbital P mewakili nilai L. Okey, jadi daripada yang kita belajar sebelum ni, nilai N adalah 3. Okey, nilai L adalah 1. Memang kena hafal ya, orbital P, L dia adalah 1. Okey, kemudian dari segi nilai M pula, M bergantung kepada L. Jadi kalau L dia 1, ada 3 possibility. Sama ada negatif 1, kosong atau positif 1. Okey, dari segi spin number pula S, betul macam Afikah tulis ni. Walaupun S ada dua option, positif dan negatif half, tapi macam sini jawapan dia adalah positif half. Okey, kenapa Afikah pilih
positive half. Okey, sebab tengok anak panah dia upward ke atas. Jadi dia merujuk kepada positive spin. Okay, jadi jawapan yang match dengan nilai yang kita cari tadi yang option yang keempat sajalah. Dan kalau kita tengok option yang lain tu, tengok pun dah boleh nampak dah salah kat mana. Contoh option yang pertama, 3, 1, negatif 2 salah. Mustahil lah. Kalau L1 takkan nak dapat M dia negatif 2. Okey, option yang kedua, dia salah dekat M juga. Jadi kalau L kosong, mustahil M tu negatif 1. Okey, untuk option yang ketiga, problem dekat yang hujung tu, spin number positive 1. Tak boleh lah. Dia sama ada positive half atau negative half sahaja. Okey, seterusnya soalan 17, kita nak kena pasti atom mana yang ada 2 unpaired elektron. So, dia bagi silikon, sulfur dengan magnesium dan dia dah bagi siap-siap proton number. Okey, soalan 18, dia minta kena pasti unpaired elektron juga bagi atom oksigen. Okey, dan dia dah bagi siap-siap proton number bagi oksigen. Okey, kalau kita tengok jawapan yang Nurul Hamira bagi, silikon dan sulfur. Okey, betul. Okey, so kita tengok ya. Okey, betul lah kaedah yang Hamira buat ni. Dia buat dulu SPDF notation. Okey, ikut akhbar. Okey, susunlah untuk silikon ada 14 elektron. Jadi bermula daripada 1s sampai 3p. Okey, kemudian nak tahu unpaired elektron memang betul. Macam Hamira buat, kena buat orbital diagram baru kita nampak susunan elektron. Okey, jadi kat sini kita berjaya kena pasti dalam orbital 3p ada 2 unpaired elektron. Okey, samalah untuk sulfur, proton number 16. Okey, jadi dia punya SPDF notation 1s2 sampai 3p4. Okey, bila kita buat orbital diagram, kita tengok dalam orbital 3p ada 2 unpaired elektron. Okey, kita tengok pula magnesium. Okey, proton number 12. Okey, jadi configuration dia 1s2 sampai 3s2. So, bila kita buat orbital diagram, okey, tak ada unpaired elektron. Semua pair elektron, elektron yang berpasangan. Okey, jadi kesimpulan yang Hamira buat hasilnya adalah both. Okey, silikon dengan sulfur. Okey, betul. Jadi kalau kita tengok option jawapan A dengan B tak boleh lah. Sebab apa? Dua-dua ya. Silikon dengan sulfur. Magnesium, kalau tiga tu memang nampak jelas salah. Okey, untuk nombor 18, dia minta unpaired elektron untuk oksigen atom. Jadi proton number 8. So, buatlah SPDF notation. Okey, betul lah macam Nurul Huda buat. Okey, 1s2, 2s2, 2p4. Okey, kemudian dia buat orbital diagram sebab Nurul Huda nak tahu macam mana kita susun elektron dalam ketiga-tiga orbital. Jadi 1s betul, 2s betul, 2p pun betul. Okey, jadi kat sini kita berjaya kenal pasti ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Okay, so the answer is 2 unpaired electron in oxygen atom. Okay, ada note dekat sini. According to Hans rule, when electrons are added to the orbital of equivalence energy ataupun degenerate orbital, each orbital are filled singly first, okay, with parallel spins or same spins, okay, before it is unpaired. Before it is paired, ya, unpaired. Okey, jadi sepatutnya kalau Hans rule tu pair ya. Maksudnya dia cakap bila kita nak isi elektron dalam degenerate orbital. Contoh degenerate orbital 2p lah. Macam kes sekarang kita nak isi berapa elektron? 4 elektron. Contoh kita nak isi 4 elektron. Jadi Hans cakap apa? Bila kita ada orbital, 3 orbital yang equivalent energy tu maksudnya arus tenaga dia sama. Okey, kita fill singly dulu. Isi 1, 1, 1 dulu. Okey, dengan parallel spin. Spin yang sama. Okey, so jadi semua positif-positif. Kemudian ada baki. Baru kita pasangkan pair. Bukan unpair, pair up. Okey, kita pasangkan dengan opposite spin. Jadi itulah Hans rule. Okay, next question 19. Apply Aufbau principle. Okay, dia bagi dekat kita 3 orbital. Yang manakah elektron akan masuk terlebih dahulu? Okay, kita tengok 20 pula. Katalah orbital 3D diisi dengan lengkap. Okay, elektron yang seterusnya akan masuk dekat orbital yang mana satu? Okey, soalan 19 dia nak uji kita tentang pemahaman Aufbau principle. Dia bagi 3 jenis orbital. Okey, 4D, 5P, 5S. Okey, yang mana satukah kita akan isi elektron terlebih dahulu? Okey, jadi kat sini Kristina ada letak
Aufbau principle punya meaning. Okey, jadi dia kata kalau ikut Aufbau, elektron tu dia akan isi orbital dengan tenaga yang rendah terlebih dahulu. Okey, selepas tu baru dia isi orbital yang lain dalam susunan tenaga meningkat. Okey, dan Aufbau juga dah bagi dekat kita susunan orbital tersebut daripada 1s sampailah kepada 5p. Okey, jadi kalau kita tengok susunan ni, orbital yang dia bagi dalam soalan tadi 4d, 5p, 5s. Makanya 5s kurang dari 4d kurang dari 5p. Okey, betul lah macam yang Christina susun ni. Okey, jadi menang dekat siapa? Dekat 5s. Jadi kalau ikut susunan orbital oleh Aufbau, betul lah elektron tu akan masuk 5s terlebih dahulu. 5s penuh, baru dia masuk dalam 4d. 4d penuh, ada lebihan elektron, baru isi dalam 5p. Okey, soalan 20. Dia tanya, katakanlah 3D tu kita dah isi penuh, lengkap. Okey, jadi elektron yang baru tu kita nak isi kat orbital yang mana pula? Okey, kalau kita tengok jawapan Sophilia dia letak A. Okey, 4p orbital. Okey, kita tengok penerangan dia dulu. Okey, based on Aufbau principle, okay, electron will fill the lowest energy orbital first in order of ascending energy. Okay, jadi ini susunan oleh Aufbau. Okay, jadi bila rujuk susunan oleh Aufbau ni, 3D, mana 3D? Okay, kat sini 3D. So, katalah 3D kita dah isi maksimum 10 elektron. Dah isi maksimum penuh dah ni. Ada baki elektron. Baru kita tengok orbital yang tenaga tinggi daripada 3D iaitu 4p. Okey, jadi jawapan Lia ni betul lah 4p orbital. Baiklah, sekian saja perbincangan kita untuk Chemstar Chapter 5. Selamat belajar!